ada kemungkinan Zahid Hamidi yang boleh dikenakan tindakan pelucutan kerusi kerana melanggar keputusan parti. Itu suatu isu berbeza. Berhubung dengan isu pelantikan Perdana Menteri selepas berlakunya Parlimen tergantung pasca PRU15 ini, kita dapat lihat terdapat penzahiran kelemahan dalam Akta Undang-Undang Anti Lompat Parti yang kononnya telah pun mulai efektif selepas PRU15. Pertama sekali, perkara 49A yang dimasukkan di dalam perlembagaan adalah perkara-perkara yang menitik beratkan dan menyatakan dengan khusus serta memberi huraian bagaimana seorang ahli parlimen yang berparti atau tidak berparti boleh hilang kerusi dan bagaimanakah ianya ditakrifkan sebagai keluar parti ataupun tidak lagi menjadi ahli parti. Tetapi perkara 49A ni tidak dipinda ataupun tidak diletakkan sebagai satu pindaan kepada perkara 43.2. Maksudnya dalam bahasa mudahnya, di bawah perkara 43.2, pembentukan kerajaan melalui pelantikan Perdana Menteri yang diletakkan kuasa kepada kebawah duli yang di-Pertuan Agong berkata bahawa Baginda Tuanku akan melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemah Baginda Tuanku mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan. Di situ tidak dipinda untuk menyatakan tertakluk kepada perkara 49 capital A. Maksudnya dari sudut takrifan tanpa takrifan perlembagaan dan perundangan tanpa nilai politik, bermaksud bahawa isu pelantikan Perdana Menteri adalah hak dan isu budi bicara individu ahli Dewan Rakyat tanpa kekangan parti. Itu yang pertama. Justru pada masa ini ada betulnya pihak Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa jika ada mana-mana ahli parti UMNO contohnya yang memberi sokongan secara terus kepada Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, maka ianya adalah sokongan yang sah di bawah perkara 43 Fasal 2 dan ianya juga tidak melanggar Undang-Undang Anti Lompat Parti sehingga mengakibatkan kerusi ahli Dewan Rakyat UMNO itu terbatal. Ada sokongan, takrifan, perundangan dan perlembagaan berkaitan kenyataan tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, berkaitan kenyataan Zahid Hamidi pula yang mengatakan bahawa beliau mempunyai surat pengesahan daripada setiap ahli Dewan Rakyat UMNO, Barisan Nasional, yang meletakkan kuasa memilih kerajaan atau pembentukan kerajaan kepada dirinya, Zahid Hamidi. Jika pun sah, yang penting adalah keputusan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, pengerusi Barisan Nasional, tidak boleh melanggar keputusan tertinggi parti itu. Dan rentetan peristiwa sejarah mencatatkan bahawa pada Perhimpunan Agung Tahunan UMNO yang lalu, keputusan sebulat suara perhimpunan tersebut adalah No Anwar
no DAP. Maksudnya dalam bahasa mudah, jika pun Zahid Hamidi mempunyai kuasa untuk membuat keputusan bagi pihak 30 orang ahli Dewan Rakyat Barisan Nasional ataupun 27 orang ahli Dewan Rakyat UMNO, ianya tidak boleh membelakangi keputusan parti. Dan jika Zahid Hamidi memilih untuk menyokong Anwar Ibrahim, maka boleh dikatakan dengan jelas Zahid Hamidi telah melanggar keputusan tertinggi parti melalui PAU 2022 tersebut. Oleh itu, ada kemungkinan Zahid Hamidi yang boleh dikenakan tindakan pelucutan kerusi kerana melanggar keputusan parti. Itu suatu isu berbeza. Tetapi untuk Zahid Hamidi mengatakan bahawa ahli-ahli UMNO yang menyokong selain daripada keputusan beliau akan hilang kerusi mempunyai khilaf dan pincang dari sudut pemakaian pindaan Perlembagaan Perkara 49A dan juga pembebasan yang wujud kepada ahli individu Dewan Rakyat membuat keputusan di bawah Perkara 43.2. Itulah sebabnya dari awal lagi kami di luar parlimen, pengamal undang-undang dan para akademik seringkali mengatakan bahawa isu tentang Akta Anti Lompat Parti tidak molek, tidak selesa digubal atau didraft oleh mereka yang berada di parlimen semata-mata. Kerana isunya mempunyai kepentingan mereka ahli parlimen. Mereka mempunyai konflik kepentingan. Pelbagai permintaan orang luar, pihak luar untuk memberi pandangan dan menerajui gubalan undang-undang itu tidak dilayan secara demokrasi dan secara sebaiknya. Dan sekarang ini, pasca PRU15, apabila seperti yang diramalkan, kita mempunyai parlimen tergantung, kelemahan, kepincangan undang-undang anti lompat parti terlampau terserlah.